bab 1 pendahuluan kajian. Okey. Dalam bab 1 ni dia ada bab 1 ni ada ialah pendahuluan kajian. Jadi dalam bab 1 ni ada 5 tajuk-tajuk kecil, iaitu pengenalan, yang kedua masalah kajian, yang ketiga objektif kajian, yang keempat persoalan kajian, dan yang kelima kepentingan kajian. Okey, jadi sebelum kita membuat sesuatu tesis, kita kena ada tajuk. Okey, kita kena ada tajuk. Sebagai contoh, kita nak buat tajuk tentang COVID lah, tentang COVID. Okey. Kita nak buat COVID tentang misalnya rawatan COVID secara alami. Contohlah. Okey, tak ada orang buat lagi. Ya, rawatan COVID-19 secara alami ataupun secara tradisional. Begitu. Okey. Jadi itu tajuk dia. Kemudian pada pengenalan tu kita cerita sikit tentang COVID ni. Contohnya kita kata pada tahun 2019 yang lalu dunia digemparkan dengan kedatangan satu wabak virus yang dikenali sebagai COVID-19 yang bermula daripada Wuhan, China, bla 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 lah. Tu. Jadi dalam pengenalan ni kena cerita sikit. Jadi bagaimana yang saya terangkan tadi, untuk tesis diploma ni minimum ialah 60 muka surat. Ya, minimum 60 muka surat. Jadi bab 1 ni bila kita bahagikan 60 muka surat kepada 5 bab, maka bab 1 ni, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 ialah minimumnya sekurang-kurangnya 12 muka surat. Okey, jadi maksudnya kalau daripada bab 1 ni ada 5 subtajuk, ya. Kalau dalam bab 1 ni ada 5 subtajuk, 5 tajuk kecil. Kalau ada 12 muka surat, bermakna satu subtajuk ni lebih kurang 2 muka surat. Kita boleh agak tak? Okey, kalau katakan pengenalan tu 2, masalah kajian 2, objektif 2, persoalan 2, kepentingan kajian apa 2, 2, 4, 6, 8, 10. Adalah yang mungkin 3. Mungkin yang 3 tu dekat masalah kajian ke, ataupun dekat pengenalan ke. Jadi maksudnya lebih kurang dalam bab 1 ni kita bagi-bagi 12 muka surat. Jadi setiap item tu mungkin 2 ataupun 3. Setakat ni boleh faham? Boleh Ustaz. Faham. Okey, faham, bagus. Baik. Saya dah terangkan tadi 1.1 pengenalan. Ya, tentang sedikit tentang COVID lah. Kemudian 1.2 ialah masalah kajian. Jadi masalah kajian ni lah apa sebab kita buat kajian ni. Jadi mestilah daripada satu masalah. Bila satu masalah, maka kita terbitlah daripada hati kita nak buat satu kajian. Jadi masalah kajian yang kita nak bincangkan dalam tajuk COVID ni ialah rawatan secara moden mungkin tidak berkesan. Jadi kita terpaksa membuat kajian untuk beralih kepada rawatan secara alami ataupun tradisional. Ya, jadi apabila orang dah ramai injection dos 1, dos 2, dos 3, dos 4, dos 10, ya, dah pasang chip dah, implan lah, dah cocok tanam dalam tangan semualah. Ya. Begitu ceritanya. Tapi tak juga pesan, ramai juga orang yang dah kena cocok pun sakit juga, katanya dah cocok tak kena virus. Dah cocok tu sehat, tapi ramai juga yang
yang kena. So membuktikan bahawa kemungkinan bahawa perubatan yang secara moden ni kurang berkesan. Maka kita nak buat kajian untuk mengalih kepada perubatan tradisional. Itulah masalah dia. Masalahnya ialah perubatan secara moden tu didapati tidak begitu berkesan, maka kita nak beralih kepada perubatan alternatif. Sejaya ada orang masuk? Okey. Saya sudah terima. Ada lagi orang masuk? Kapsal lambat sangat masuk ni. Berapa masuk? Okey. Setakat ni boleh faham sampai masalah kajian tadi? Boleh faham Ustaz? Lagi suara tak dengar? Boleh faham? Alhamdulillah boleh. Faham. Faham. Okey, bagus. Okey. Kemudian kita beralih kepada objektif. Baik. Boleh. Jadi objektif. Okey, bagus. Jadi objektif kajian kita mestilah paling kurang 5. Paling kurang 5. Jadi objektif dan persoalan ni dia sama. Cuma ayat dia berbeza. Sebagai contoh, objektif kajiannya, tuan-tuan kalau ada pen tulis. Tuan-tuan kalau ada pen, ada kertas, tuliskan supaya tuan-tuan nampak. Saya bagi masa 1 minit. Tuan-tuan pergi cari pen, tuan-tuan pergi cari kertas. Pergi cari pen, pergi cari kertas. Kalau tak nanti tak nampak. Pergi buka laci semua, buka beg semua, cari beg kertas, cari pen. Okey, sudah? Ada yang belum dapat kata pen? Dah. Kalau dah sedia. Sudah dapat? Ada sedia doktor. Okey, bagus. Baik. Okey. Objektif dan persoalan adalah benda yang sama. Cuma ayatnya berbeza. Contoh. Objektif pertama. Objektif pertama ayat dia ialah tujuan kajian ini untuk mengenal pasti sejarah COVID-19. Contoh. Okey. Tujuan kajian ini ialah untuk mengenal pasti sejarah COVID-19. Itu objektif kajian. Benda yang sama dalam persoalan kajian, cuma kita tukar perkataan. Apakah sejarah apa tadi ayatnya? Apakah sejarah bermulanya? Apakah sejarah bermulanya COVID-19? Contohlah. Nampak tak benda tu sama? Ada orang masuk lagi. Orang ni masuk lambat-lambat. Doktor, cuba ulang. Okey, sebagai contoh. Dalam objektif tu, sekurang-kurangnya ada 5. Objektif 1, objektif 2, objektif 3, objektif 4, objektif 5. Dalam persoalan kajian pun sama. Ada persoalan 1, persoalan 2, persoalan 3, persoalan 4, persoalan 5. Tapi ayat yang sama, cuma ada perkataan sikit yang berbeza. Sebagai contoh, objektif kajian tu ialah tujuan kajian ini untuk mengenal pasti sejarah COVID-19. Okey? Itu objektif yang sama. Jadi dalam persoalan kajian pun yang pertama sama juga, cuma kita tukar sikit.
apakah sejarah ataupun bagaimanakah bermulanya sejarah, bagaimanakah munculnya COVID-19. Bagaimanakah sejarah bermulanya COVID-19? Nampak tak? Nampak tak situ? Boleh faham tak? Tak faham Ustaz, tak faham. Tak faham? Okey. Ustaz dari mana Ustaz? Saya tak dapat. Ha? Okey. Ustaz dari pengenalan Ustaz. Pengenalan. Itu saya tak nak Yang ulang tu. Itu saya tak Okey, nak okey. ulang. Siapa masuk lambat saya tak nak ulang. Saya akan terus kepada objektif. Okey? Okey. Baik. Siapa suruh masuk lambat? Okey. Kesian pada yang dah masuk awal. Okey. Jadi pada peringkat objektif kajian, okey, dan persoalan kajian ayatnya sama. Ayatnya sama. Cuma ada sikit perbezaan. Pada objektif kajian, contohnya yang pertama, dengar baik-baik. Kajian ini untuk mengetahui sejarah bermulanya COVID-19. Dah tulis belum? Tulis. Kajian ini untuk mengetahui sejarah bermulanya COVID-19. Okey, dapat tak? Dapat tak tulis tu? Dah tulis ke belum? Kena tulis. Dah. Dah tulis kan tak faham. Dah tulis Ya, dah. dah. Okey. Dah tulis tak? Okey. Dah Ustaz Dah, dah. dah. Sudah. Dah. Okey. Sekarang saya nak pergi pada persoalan kajian yang pertama. Pada tadi saya kata tujuan kajian ini untuk mengenal pasti sejarah bermula COVID-19 kan? Okey, pada persoalan kajian dia tukar je daripada ayat penyata kepada ayat soal. Persoalan kajian dia tukar kepada ayat soal. Apakah ataupun bagaimanakah COVID-19 bermula ataupun COVID-19 muncul? Ada sekejap. Nampak tak? Nampak tak? Aku tahu. Bubuk pada ambung aku. Boleh faham tak? Boleh. Nombor satu tu, nombor satu pun tak faham lagi. Boleh Ustaz. Boleh. Doktor, boleh. InsyaAllah. Okey, doktor. Boleh. Faham. Cuma Contoh macam kedua. berulang-ulang. Saya ulang sebab saya tengok macam Macam tak faham. tak. Macam berulang-ulang ayat dia, doktor. Yelah, saya ulang-ulang tu saya tengok macam tak faham. Saya ulang-ulang lah. Ada yang kadang-kadang saya Keliru cakap, lah. ada yang tengah mana, ada saya cakap, ada yang tengah pergi ke dapur. Tu yang saya ulang tu supaya boleh dapat balik. Okey. Nombor 2. Dengar baik-baik. Nanti kau tak faham susah. Okey, nombor 2. Objektif yang kedua. Tadi objektif pertama ialah nak mengetahui sejarah, betul? Betul? Betul Ya, Ustaz. doktor. Betul-betul. Kan? Objektif pertama nak tahu sejarah. Okey, objektif yang kedua ialah tujuan kajian ini ialah untuk adalah untuk mengetahui bahaya virus COVID-19. Tulis. Objektif yang kedua, tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui bahaya virus COVID-19. Nampak tak? Ya. Apa yang saya sebut tu, iaitu tujuannya untuk mengetahui bahaya. Faham ya? Ya. Jadi saya pergi pada persoalan yang kedua, saya tukar je daripada ayat penyata tadi kepada ayat soal. Apakah bahaya virus COVID-19 kepada manusia? Apakah? Nampak tak? Ya. Benda yang sama. Betul? Betul. Berulang-ulang.
Apa pula berulang-ulang? Ayat saja lain. Benda sama. Objektif dengan persoalan tu ayat yang sama. Cuma yang berbezanya ialah ayat Ayat. penyata dengan ayat soal. Faham? Ya, ya betul. Satu ialah ayat penyata. Dalam persoalan, dalam objektif dia menggunakan ayat penyata. Dalam persoalan dia menggunakan ayat soal. Apakah, Ya. bagaimanakah, kenapakah? Boleh faham? Ya. Okey, bagus. Saya pergi kepada objektif yang ketiga. Kalau yang pertama tadi objektif saya tanya pasal sejarah. Yang kedua saya tanya pasal bahaya virus COVID-19. Betul? Yang ketiga, ayat penyata ya. Ini objektif ayat penyata ya. Tujuan kajian ini ialah untuk ataupun tujuan kajian ini ialah untuk tadi sejarah, bahaya, tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui Bahaya. tentang untuk mengetahui tentang kesan Oh, kesan. kesan COVID-19 kepada diri dan keluarga. Diri, keluarga dan masyarakat. Diri, keluarga dan masyarakat. Okey, saya ulang balik. Nombor 3 tadi, tujuan kajian ini untuk mengetahui kesan COVID-19 terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Boleh? Boleh tangkap? Dah catat? Dah tulis? Dah. Saya tukar kepada ayat soal dalam objektif, dalam persoalan kajian. Nombor berapa? Nombor Bertiga. Nombor 3. Apakah kesan COVID-19 terhadap diri, keluarga dan masyarakat? Boleh? Ya. Yang keempat, dalam objektif kajian. Okey, dalam objektif kajian. Yang keempat. Okey, yang keempat contohnya tadi yang pertama kita kata sejarah, yang kedua kita tanya pasal siapa yang kedua tadi? Terhadap Yang nombor 2, objektif yang kedua. Apa dia? terhadap manusia. Bahaya. Pasal bahaya. Bahaya. Oh, bahaya. Yang ketiga pasal kesan. Kesan. Betul? Iya. Betul. Okey, yang keempat, tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui Keberkesan. ya, Kerja. untuk mengetahui tentang keberkesanan, Yes. tentang keberkesanan vaksin terhadap vaksin dalam merawat Tujuan kajian. COVID-19. Minta maaf doktor, tolong ulang sekali lagi. Tujuan kajian. Alah, saya ni pun kadang-kadang lupa lah. Baik tu saya tulis. Tak tulis. Tak apa, saya rakam. Yang keempat tadi apa saya tulis? Saya cakap tadi apa? Tujuan Tak apa ingat. kajian. Tujuan kajian kajian ini ialah untuk mengetahui keberkesanan vaksin. Rawatan vaksin. terhadap COVID-19. Virus COVID-19. Boleh? 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 InsyaAllah. Dapat tulis tak ni? Dapat. Boleh aja. Boleh. Okey, itu yang keempat. Dia yang dalam persoalan kajian, benda yang sama saya ubah dalam bentuk kata soal. Okey. Bagai adakah
adakah vaksin berkesan dalam merawat virus COVID-19? Boleh? Adakah vaksin berkesan dalam merawat virus COVID-19? Boleh? Boleh? So, Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, Doktor. Tulis. Kalau tak tulis nanti tak faham. dah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam objektif kajian, okey. Tujuan kajian ini untuk mengetahui. Tujuan kajian ini untuk mengetahui rawatan alternatif mampu merawat COVID-19. Boleh? Doktor, maaf nak tanya. Doktor, untuk tesis ni memang kena buat COVID ya, tak boleh buat lain. Itulah orang masuk lambat kena rotan. Dia ikut isu. Orang nak tekankan penyal lebur tadi. Itu Saya contoh. Itu contoh. Saya bagi contoh tentang COVID-19. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh buat tajuk apa-apa saja. Faham ya? Okay. Ini saya bagi contoh saja tentang COVID-19. Nanti pilihlah tajuk-tajuk yang sesuai. Kalau boleh tajuk-tajuk tu yang membantu menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jangan tajuk-tajuk yang lapuk. Doktor, kalau saya nak buat tajuk berkaitan dengan kerja saya boleh? Macam saya kan untuk umrah kan. Nak bagi nak buat tajuk yang berkaitan dengan jemaah. Jemaah umrah. Boleh, tak ada masalah. Tentang tajuk tu nanti boleh WhatsApp personal kat saya. Okey, terima kasih. Boleh ya? Bagi tajuk-tajuk, PM dekat saya. Dr. Isham, tajuk saya ni okey tak? Nanti saya tengok. Assalamualaikum. Salam. Tuan, saya nak tanya, modul ni kena buat dengan tangan juga ke? Macam buat tesis macam modul juga ke buat dengan tangan? Tulisan tangan? Kena type. Tu sebab modul kan kan. Saya ingat ke lama tu tak larat rasanya. Ini tesis. Tesis ni kena binding. Okey. Dia ada standard dia. Dia tak boleh tulis tangan. Kalau macam assignment, saya benarkan jugalah tulis pakai tangan. Tapi dalam peringkat diploma ni tak patutlah tulis pakai tangan. Okey, sebab kita peringkat diploma kan. Sebab yang modul untuk pekan punya kena buat tangan. Kena tu saya pelik juga. Dia bukan wajib, tapi pengurus pekan tu dia macam memahami orang-orang kat sana tu tak ada komputer. Orang pekan tu semua tak ada komputer ataupun buta komputer. Jadi pengurus tu baik sangat. Dia kata tak apalah, tulislah dengan tangan. Dr. Zainuddin ni? Saya ada je komputer. Itu contoh lah. Kalau tak faham juga tak tahulah. Okey? Jadi Dr. Zainuddin tu baik sangat. Dia tahu orang pekan tak ada komputer. Dia tak apalah tulis dengan tangan. Tapi sebenarnya kena buat dengan komputer. Sebab ini peringkat diploma. Kalau tak ada komputer, buatlah. Pinjamlah dengan komputer ataupun pergilah ke CC. Okey? Boleh? Baik. Memang ada pun komputer. Tapi itulah. Dia pekan memang wajib pakai tangan. Saya saja musik. Jangan marahlah saya musik. Okey? Okey. Boleh ya? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? InsyaAllah. Boleh Doktor. Teruskan. Boleh. Kata padam pula kejap.
Okay. Boleh. Apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni? 10:03 Boleh minit. nampak? Boleh nampak? Boleh. Okay, eh? Boleh. Baik. Saya pergi pada objektif yang kelima. Boleh ya? Oh tadi objektif kelima ialah tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui tentang apa tadi? Cuba balik. Tujuan kajian ini untuk mengetahui rawatan alternatif. Ya, rawatan alternatif berkesan dalam merawat COVID-19. Okey. Jadi dalam persoalan kajian kita buat benda yang sama, cuma kita tukar dia punya daripada ayat penyata kepada ayat soal, iaitu adakah rawatan secara tradisional mampu ataupun boleh merawat COVID-19 menggantikan vaksin dan sebagainya. Lebih kurang macam itulah. Jadi yang penting dalam persoalan kajian tu ada apakah, bagaimanakah, siapakah, yalah, lima benda tu lah. Apakah, bagaimanakah, di manakah, bagaimanakah, tu. Setakat ni boleh faham? InsyaAllah. Faham. Okey, selesai. Jadi selesai bab 1 nombor 1.1 pengenalan. Okey, 1.2 masalah kajian, 1.3 objektif, 1.4 persoalan kajian. Saya nak pergi pada 1.5 kepentingan kajian. Okey, jadi kepentingan kajian ini pun paling kurang ada 5 item. Kita tulis itu kepentingan kajian ini ialah kepada kajian ini penting untuk kajian ini penting untuk kajian ini penting untuk kepada masyarakat mengetahui tentang bahaya COVID-19 dan solusi untuk mengatasi. Betul lah. Okey, masyarakat. Kepentingan kajian ini penting untuk Kementerian Kesihatan membuat kajian kepada tumbuh-tumbuhan herba dalam keberkesanan merawat COVID-19. Kajian ini penting kepada ahli fatwa agama negeri-negeri kebangsaan bagi mengenal pasti isi kandungan vaksin itu sama ada halal atau tidak. Kajian ini penting untuk mengetahui tentang bla 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 bla. Kajian ini penting untuk bla 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 bla. Betul lah. Kepentingan ni mungkin pada masyarakat, mungkin kepentingan ni mungkin pada pihak berkuasa, kepentingan ni penting untuk pihak yang membuat kajian, pihak penyelidikan, macam Nardi, macam FRIM, macam pihak universiti. Kajian ni penting mungkin untuk JAKIM, Jabatan Agama, untuk mengetahui apa hukum hakam, apa semua kesan, apa semua sebagainya. Setakat ni faham? Tentang kepentingan faham tak faham? Faham. Bagus. Baik. Selesai bab 1. Okey, sekarang saya nak beralih kepada bab yang kedua.